negara kita hari ini saya melihat bagaimana sebuah pertumbuhan iaitu pertumbuhan ikatan wanita antarabangsa bagi institusi keluarga dan pendidikan berkualiti, itu WAFIK. Itu Profesor Dr. Rafidah Hanim Mokhtar dan Naib Presidennya Fatihah Iliani Jamhari mula menghantar bantahan atas tindakan ahli Parlimen Langkawi Datuk Muhammad Syamil Abdullah yang katanya secara terbuka mengeluarkan kata-kata berbau seksis ketika perbahasan Belanjawan 2024 Khamis lalu. Itulah saudara, bukan boleh mudah bercakap dekat Parlimen sembrono saudara. Jadi katanya tindakan boleh diambil bahawa ini juga boleh dianggap sebagai gangguan seksual yang telah pun diubah aktanya sekarang ni perlu dilaksanakan. Jadi sekarang ni mustahil lah menurut pertumbuhan WAFIK, dia kata agak mustahil kedaulatan undang-undang tidak dapat dilaksanakan di bangunan parlimen apabila ahli parlimen menularkan kata-kata yang berbau seksis kepada wanita. Sebenarnya saya melihat memang minggu lepas, sepanjang minggu lalu memang menjelekkan sikap ahli parlimen. Saya tak kisahlah siapa pun saudara, tapi agak jelek saudara. Waktu yang disediakan untuk mereka berbahas, bercakap soal rakyat dipersia-siakan saudara. Disia-siakan. Wang yang mereka terima sebagai allowance untuk datang menghadiri mesyuarat di parlimen, RM500. Macam saya katakan, mereka datang kereta, tambang kereta dibayar. Kalau datang daripada Sabah, Sarawak ataupun daripada Kedah, Kelantan, Johor boleh naik kapal terbang, tiket kapal terbang ditanggung oleh kerajaan. Bila ditanggung oleh kerajaan, artinya daripada wang rakyat. Ada allowance, duduk di hotel. Tapi apa yang jadi saudara? Amat menjengkelkan saudara. Bila isunya ada pula cerita macam mana wakil rakyat nak kahwin lebih daripada satu. Apakah itu ada kepentingan rakyat? Adakah itu kualitinya ahli-ahli parlimen untuk berucap di parlimen? Ya saudara, bagaimana juga cerita bagaimana isu tentang bawa peranti, bawa handphone. Ni sebab saya orang muda nak dengar saya bercakap. Sedangkan parlimen sudah ada dia punya siaran secara langsung. Dan berbalahlah saudara. Berbalahnya saya lihatlah, saya kesian juga apabila timbalan speaker Alice, bila jadi timbalannya macam-macam berlaku. Mulalah bergaduh itu, bergaduh ini. Begitu juga apabila orang ada ahli-ahli parlimen yang bertanya bagaimana hutang yang masih belum dijelaskan oleh sebuah parti politik itu. Bangun pula parti sebut. Saya merasa sakit hati. Sakit hati ni dia kata sebab orang tuntut saya dah bagi penjelasan. Tapi saya nampak gayanya timbalan speaker baik juga, dia kata. Tak apalah. Kalau yang bermak sakit hati, pergi hospital lah buat rawatan. Kena sebiji saya. Begitu juga apabila ahli arau. Saya ni pening kepala lah dengan hulu langat ni. Jadi kata speaker, saya pun pening kepala juga kalau pegangan anda macam ini. Dan akhirnya timbalan speaker, menurut timbalan speaker Datuk Ramli, bila melihat kebejatan yang berlaku di parlimen sepanjang minggu lepas saja, terkeluar kenyataan. Dia kata ini sidang parlimen ke pasar borong. Ini cerita sekarang. Kita rasa kecewa lah apabila ahli-ahli parlimen yang dihantar oleh rakyat. Lalu Muhammad kata minta maaf lah, kita tak elok mengata. Tapi bosan lah sebab bukan muka je jelek. Tapi percakapan mereka persupa muka. Saudara Abdul Halim Majid dia kata, minta maaf dia kata, kita tak elok mengata. Tapi kita bosan sebab bukan muka saya jelek, tapi percakapan mereka perserupa muka. Huduh. Memang begitu saudara. Agak menjengkelkan. Sepatutnya waktu itu mereka bercakap, berbicara, menambah baik kalau cadangan daripada Yang Amat Perdana Menteri dalam pembentangan bajetnya. Contoh saya katakan, kalaulah bercakap soal Kementerian Pendidikan, boleh kritik. Yang Amat Perdana Menteri memberi peruntukan yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan. Kita nak tahu satu persatu. Telahkan dihalusi tentang asrama penuh, bagaimana beasiswa anak-anak kita, bagaimana tentang buku, macam mana guru-guru yang tak cukup, macam mana sekolah yang tak dapat dibuka. Itu sepatutnya diutarakan. Bukan cerita saya gini-gini nak kahwin lebih, ataupun ada pula lagi minta bantuan kerajaan untuk saya bagi derma, beri mahu kahwin, dia bawa mati. Itu bukan urusan kerajaan. Itu urusan anda dengan pengundi anda. Jadi saya melihatlah cerita saya tak tahulah, tak ada kualiti.
Saya haraplah untuk pilihan raya akan datang, rakyat dapat mengukur. Itu yang saya katakan selama ini. Kita minta supaya mereka sebelum membuat keputusan memilih seseorang calon itu, hayati dulu kemampuan dia. Sejauh mana dia berkemampuan untuk berjuang untuk rakyat, saudara. Kita menghantar mereka ke parlimen bukan suka-suka. Bukan untuk minum teh tarik dengan Perdana Menteri. Bukan huah-huah dekat launch. Tapi kita hantar mereka untuk berjuang. Saudara Razali Kasim dia kata arau tu kalau tak datang lagi baik. Betul, saudara. Kalau sekadar... Tapi saya melihat mereka hanya bangun untuk bercakap setakat apa pun tak ada. Tak ada pengisian. Amat mengecewakan. Saya haraplah dalam minggu depan ni bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri akan mula mengulas tentang apa yang disuarakan, memberi jawapan dan sebagainya, saya mengharapkan ada sesuatu yang betul, saudara. Secara ramzo-zo, tapi saya tak sanggup berbongkil. Saudara Kumat Kamil kata ada ke perempuan nak dimadukan oleh wakil rakyat? Tak tahulah saya. Itulah bila kualiti wakil rakyat yang kita ada. Letih saya. Letih dan sungguh menjelekkan. Saya mengharapkan bangun pagi-pagi, kita dengar perbahasan di parlimen, apakah disantuni masalah rakyat. Itu keadaannya, saudara. Tak tahulah. Tak ada kualiti, saya minta maaf lah. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen prelude Kongres Bumiputera. Ini paling penting, saudara. Yang wakil rakyat tu sudah-sudahlah. Akan datang, kita tahulah mengajar mereka. Saya haraplah kita rekod satu-satu mereka ni. Bila sampai waktunya, mereka menagih undi daripada kita, waktu itulah rakyat harus mengajar mereka. Mereka sedar diri ke tak sedar diri ku, biarkanlah. Saudara, nak kita kata lebih-lebih pun salah nanti, saudara. Jangan pula kita buat kiriman, kita maki hamun. Salah. Kita tunggu. Kita simpan, jadikan itu dendam rakyat terhadap ahli-ahli parlimen yang tidak berjuang untuk rakyat. Yang bercakap yang bukan-bukan, yang menggunakan pentas parlimen itu hanya sekadar nak bercakap tapi tak ada pengisian. Kita harus berjuang untuk rakyat, demi rakyat. Itu yang paling penting, saudara. Saudara. Tak tahulah, saudara. Dia orang nak tebuk atap ke tak tebuk atap kemudian. Saudara, baik. Kita masuk prelude tentang Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebagaimana saya katakan, bahawa dalam mesyuarat veteran UMNO wilayah, kita menuntut ada beberapa isu. Semalam sudah bercakap tentang bagaimana Pernas Edar yang diwujudkan oleh era Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Tapi Pernas Edar sudah hilang dari radar. Dan kita harap supaya Pernas Edar ini dapat diwujudkan kembali. Saudara jangan lupa dalam Kongres Bumiputera, Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan bulan Januari nanti, saya haraplah peserta-peserta yang menghadiri dapat mengutarakan persoalan ini. Dan pimpinan kerajaan dapat mengambil ini sebagai ketetapan. Jangan lupa Kongres 1964-65 kita dapat mewujudkan MARA. Dan kita mengharapkan agar melalui Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan bulan Januari nanti, saudara, paling tidak hendaklah diwujudkan kembali Pernas Edar. Ini yang paling penting, saya, supaya rantai-rantai bekalan makanan, segala penghasilan rakyat luar bandar itu dapat dipasarkan. Kebetulan pengurusi kepada Kongres Ekonomi ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dan beliau juga adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadi penghasilan luar bandar itu dapat dihasilkan dan menjamin pasaran untuk produk-produk yang dihasilkan oleh warga luar bandar. Itu yang paling penting, saudara. Kemudian saya melihat juga di wilayah persekutuan. Ini yang dapatan saya, dapatan kami. Kita mengharapkan agar kerajaan dapat memikirkan. Saat ini kita tak ada menteri wilayah. Walaupun kementerian tu ada, tapi menteri tak ada. Sekarang ni yang semua tu duduk di bawah Perdana Menteri. Tapi kita menuntut agar diwujudkan kembali kementerian wilayah dan mesti ada. Ini paling penting, saya. Mesti ada dia panggil lembaga penasihat ataupun Majlis Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan kita juga menuntut diadakan Majlis Penasihat ataupun lembaga penasihat di tiap-tiap Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Petaling Jaya, Dewan Bandaraya Ipoh, Dewan Bandaraya Johor Bahru. Mesti diwujudkan penasihat, lembaga penasihat yang terdiri dari kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat pelbagai kaum. Dan pengurusinya tidak boleh datang daripada Datuk Bandar.
Sekarang ni ada majlis penasihat, tak silap saya, atau lembaga atau penasihat wilayah persekutuan, katanya pengusinya Datuk Bandar. Kalau Datuk Bandar jadi pengusi, dia sendiri mentadbir Dewan Bandar Raya, apa yang dapat dilihat saya? Tapi kalau orang luar ataupun warga ini yang bukan di kalangan kaki tangan Dewan Bandar Raya, maka banyaklah pandangan-pandangan, buah fikiran dapat disalurkan. Jadi majlis penasihat bandaraya ini tugasnya adalah untuk menasihat. Dia tidak boleh terdiri dari kalangan ahli politik saja. Ini kalau macam di Kuala Lumpur, tak silap saya lah, ahli majlis penasihat bandaraya ni ketua-ketua bahagian. Ini masalah, saudara. Kadang-kadang mereka maklum sajalah bila ada kepentingan. Ini masalah dia. Dan kita mengharapkan kali ini agar bukanlah orang politik mesti daripada pemimpin-pemimpin masyarakat berbilang kaum. Saudara Rafi Kelapa Muda, dia kata tuan penasihat 20 sen tetap bagi. Itu keadaan sebab saya melihat bahawa kalaulah lembaga penasihat itu terdiri daripada orang-orang tertentu dan dipengusikan oleh Datuk Bandar itu sendiri, bila masanya nak mendapat pandangan, buah fikiran yang terbaik. Saudara Zanurin Hassan kena pada pembangkang, kau kata macam-macam, habis MP kerajaan tu bagus sangat ke? Kena ingat, UMNO hanya menumpang saja. Saudara Hazanurin, kita sedar diri. Saya sedar diri bahawa kami UMNO, kita tahu. Saudara, tapi kita memberi pandangan, beri kritikan. Saudara Hazanurin Hassan, dia tu ulas sikit bab himpunan Madanon ala Kayangan dekat himpunan rakyat hari ini. Saya melihat bahawa himpunan itu bagi saya, kalau itu lestari untuk mewujudkan unjuk rasa kita terhadap Palestin, itu saja saya, lebih daripada tak ada. Saya tak mau mengulas tentang apa kenyataan-kenyataan yang dilontarkan. Tidak berhasab untuk saya melaga-lagakan, kerana himpunan hari ini yang diadakan di KLCC bergerak pergi ke Kedutaan Amerika itu, kabarnya dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda PAS. Jadi kita bersetuju, sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Yang baik kita kena sokong. Tapi kalau mau dijadikan rally itu ataupun unjuk rasa itu sebagai lestari politik, kita tak setujulah, saudara. Kita tidak mahu tentang isu Palestin ini dijadikan isu politik. Dia perlu menjadikan isu kesamaan kita. Jadi berbalik pada kisah tentang bagaimana kita menuntut UMNO veteran wilayah. Veteran UMNO bila persekutuan minta supaya lembaga penasihat ataupun majlis penasihat Dewan Bandaraya di tiap-tiap bandaraya mesti diwujudkan dan mestilah terdiri di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat dari perbilang kaum, dari perbilang lapisan yang bukan hanya terpulak hanya pada kakitan kerajaan, dan ia hendaklah dipengusikan oleh seseorang yang berwibawa. Itu yang paling penting saya, supaya kritikan, pandangan itu bukanlah berupa kadang-kadang kalau Datuk Bandar sendiri yang jadi pengusinya, itu yang menjadi macam mana di Johor Bahru, saudara. Siapa bagi pandangan apabila kawasan Pasir Gudang saudara dijadikan bahawa rumah-rumah yang di Pasir Gudang itu, kalau kereta pemilik rumah tu ada 2 kereta, kalau dia letak kereta dalam, kalau kereta di luar dia kena bayar parking, kalau tidak kena saman. Jadi tidak ada pemikiran kedua. Tapi kalau ada lembaga penasihat menyatakan ini pandangan rakyat, baru itulah pandangan saya. Saudara Azminuddin, anda juga perlu ingat PN tu bukan kerajaan tapi pembangkang. Saya tak mau bergaduh lah, saudara. Saudara Azminuddin, jangan bergaduh. Saya merasakan bahawa sekarang ini, terimalah hakikat, saat ini negara dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan itu ada 17 parti-parti politik. Saya di sebelah sana, belah pembangkang, ada 4 parti politik dalam Perikatan Nasional. Berbeza dengan kerajaan perpaduan hari ini ada 17, saudara. Bayangkanlah 17 dengan 4, iaitu PAS, Gerakan, apa lagi, satu lagi, tak tahu, 3. Sedangkan untuk kerajaan perpaduan, UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional pun ada 4 parti, saudara. Iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Ada 4 parti. Dalam amanah Pakatan Harapan pula, dia ada parti DAP, ada parti ke PKR, ada parti Amanah, apa lagi parti dia?
Kebun Sarawak yang bersama dalam kerajaan Madani ini, saudara. Jadi bagi saya lagi ertinya kedudukan lebih kukuh lagi. Sebagaimana saya katakan semalam, saudara, memang ada usaha. Katanya ada usaha. Saya sebenarnya tak kesempatan nak cerita ni. Saya melihat ada bagaimana yang dilaporkan oleh Malaysia TV Malaysia Now, kononnya akan ada serangan hendap. Kononnya. Tapi sejauh mana benar tak benar saya tak tahulah. Apabila saja pengundian untuk bajet nanti, kalangan ahli-ahli parlimen yang tak mau menyokong. Bagi saya itu bukan memerlukan 2/3. Majoriti pun cukup. Sekarang ini ada 147. Kalaulah boleh dibeli sana sini pun, saya rasa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim masih lagi mampu untuk mengumpul sekurang-kurangnya 120, 130 undian untuk menyokong bajet. Saya tahu kalaulah bajet itu ditolak, maka dengan sendirinya seolah-olah menolak kerajaan. Dan ekoran itu kononnya ada pula nak bawa usul-usul tak percaya dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya, berapa kali nak buat tebuk atap ni? Berapa kali nak buat kita mengocakkan suasana politik? Sepatutnya kita sama-sama mententeramkan suasana politik. Macam mana saya bacakan tadi, pandangan kawan-kawan kita, apa yang berlaku di Libya, cukup-cukup lah. Paling-paling tidak pun, negara kita masih makmur, saudara. Masih lagi kita boleh makan. Masih ada lagi kerajaan bagi bantuan. Bukan tak ada langsung, saudara. Paling-paling tidak pun, tunggulah dulu dalam keadaan ekonomi yang sedang dipacu. Bersabarlah. Jadi, tapi kerana politik, politik kepartian, menyokong orang tertentu. Anda sokong tu, sokong siapa? Saya tak nak memuji menjela-jela kepimpinan Datuk Seri Ibrahim, tapi bagi saya, siapakah yang ada untuk menggantikan beliau kalau kita rasa beliau tak sesuai untuk jadi Perdana Menteri? Siapa? Dan kerajaannya bagaimana? Sila kemukakan. Tak ada masalah bagi saya soal itu, tetapi janganlah kita mengikut hati dan perasaan. Akhirnya, saudara, bila kita mengambil sikap begitu, bila keadaan politik yang tidak stabil, suasana negara kita ini yang terkesanlah rakyat. Jangan kita mengambil keputusan yang akhirnya merosakkan rakyat. Anda kalau sebagai ahli politik, anda bukanlah ahli politik yang bertanggungjawab sekiranya anda sanggup mendera rakyat. Kita bicara lagi malam esok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.